Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini. Masih lagi dalam tajuk al-mabni min al-af'al, dan kita ambil bahagian kedua iaitu fi'lul amr. Baik. Minggu lepas telah kita bincang kumpulan alif, ba dan jim. Jadi pada minggu ini kita sambung kumpulan dal, ha dan juga waw. Okey. Tuan boleh rujuk dalam nota kita. Nota kita tu muka surat 56 ya. Okey, saya bacakan contoh dalam kumpulan dal. Okey, contohnya berbunyi irmil kurata. Okey. Irmi maksudnya lontar, campak. Kadang-kadang buang. Jadi yang digariskan ialah irmi. Irmi ini ialah fi'lu amrin, fi'il amar. Jadi kita kena tahulah pasangan madinya, pasangan madi dan juga mudhari'. Madi disebut ramah. Ra, mim diikuti oleh alif dalam bentuk ya tanpa titik. Irama. Telah melontar, telah mencampak, telah membuang. Rama, mim dibaca panjang dua harakat sebab di hujungnya ada alif. Namanya alif maksurah. Dalam bentuk ya tanpa titik. Kemudian mudhari'nya disebut yarmi. Mim dibaca dengan baris bawah. Jadi ya di sini, rumah ya ini mesti bertitik. Okey, ini resam imla'i di luar Quran. Dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan perhatikan ya yang mati yang terletak di hujung mana-mana perkataan. Okey, sama ada fi'il ataupun isim, ya-nya itu tidak ditanda dengan titik. Itu khusus dalam sistem resam Quran. Okey. Jadi kalau kita jumpa kataan yang sama, lihat dalam Quran ditulis ra mim ya tanpa titik, itu resam Quran. Baik. Rama yarmi. Untuk kita bina fi'il amar, kita mesti melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita datangkan fi'il mudhari', dan kita ambil bahagian anta. Okey, ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Kita ambil anta. Anta disebut tarmi. Okey. Mim bagi bawah dan ya mati. Anta tarmi. Langkah kedua kita akan buang ta. Buang ta ya dengan barisnya. Langkah yang ketiga, tengok di hujung.
Kalau di hujung tu ada huruf hidup, kita matikan. Kalau di hujung tu ada huruf yang tersedia mati, kita buang dia. Okey, tinggallah mim. Mim ini kita boleh tulis ekornya tak sama ada begini ataupun ekornya turun ke bawah. Okey, jadi itu ubah soal sikit lah. Bila ekor turun ke bawah, biasanya dibuat mim kepala dia. Baik, nak baca tak boleh. Perlu langkah yang keempat. Ditambahnya alif. Alif ini namanya hamzah wasal. Nak baca macam mana? Tak, baris tak ada. Dilihat kepada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga di sini ialah mim. Mim baris bawah. Okey, jadi hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Irmi. Okey. Jadi bila kita diminta sila terangkan. Perkataan irmi dalam ayat yang kita baca. Okay. Irmil qura, campak bola tersebut. Kata irmi ini bila kita nak huraikan, kita sebut irmi ini fi'lu amri. Okay. Fi'lu amri. Jangan baca fi'lun tanwin, baca baris satu sahaja. Fi'lu amri, lepas tu kita kena sebut mabniyun. Okey. Mabniyun ala, pasangan mabni mesti ada ala. Fi'lu amrin mabniyun ala. Okey. Jadi kita tak boleh kata mabniyun alal kasri, salah. Okey, sebab mim itu bukan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir di sini ialah huruf ya yang telah pun kita buat. Okey, jadi disebut mabniyun ala hadfi. Okey, mabniyun ala hadfi. Fi'il ini dibaca sentiasa dalam keadaan dibuang. Okey, ala hadfi maksudnya dibuang harfil illah. Harfil illah maksudnya huruf illah. Jadi asal mim baris bawah diikuti oleh ya yang mati. Huruf ya yang mati itu dikenali kadang-kadang dengan huruf mat dalam bidang ilmu tajwid. Kadang-kadang dalam bidang ilmu sharaf dikenali sebagai harfu illah. Jadi dia datang dalam keadaan huruf illahnya dibuang dan baris mim itu kekal dengan baris bawah. Dia tak ada perubahan. Jadi sebut fi'lu amri mabniyun ala harfil illah. Dia berkeadaan, sentiasa berkeadaan huruf illahnya dibuang. Okey. Jadi kita tak boleh tulis ya di situ jika kita mengarahkan orang lelaki seorang. Kalau ada ya, bermakna itu kita arah orang perempuan. Baik. Jadi banyak lagi contoh lain ya yang melibatkan huruf illah di hujung. Saya bagi wazan yang sama. Contohnya masya, mim, shin, alif maksurah. Alif maksurah di hujung ini dalam bidang ilmu tajwid dikenali sebagai harfu mat. Ia huruf mat. Okey, fizikalnya itu dalam bentuk ya tanpa titik. Ia berfungsi dalam bidang ilmu tajwid sebagai harfu mat. Jadi dia membantu sin
huruf sebelumnya untuk dipanjangkan hanya sekadar 2 harakat. Okey, dalam bidang ilmu saraf, ilmu nahwu, saraf, huruf di hujung ini dikenali juga sebagai harfu illah. Huruf illah. Huruf sakit. Kalau dia ada, kita akan menghadapi sedikit masalah. Okey, masya yamshi. Okey. Ya di sini dia bertitik. Sebab sebelum ya shin baris bawah. Jadi shin ini dipanjangkan 2 harakat. Apa sebab? Sebab ada ya. Ya ini bertitik ya. Jadi ya ini berfungsi dalam bidang ilmu tajwid sebagai huruf mad. Baik. Jadi dalam bidang ilmu saraf, ya ini juga dikenali dengan huruf ataupun harfu illah, huruf sakit. Jadi bila ada huruf ya yang mati di hujung ini mendatangkan sedikit kesulitan, maka dinama huruf sakit. Harfu illah. Baik. Kalau kita diarahkan sila bina fi'il amar. Kita kata langkah pertama kita buat apa? Tulis balik fi'il mudhari'. Kita pilih anta. Anta tamshi. Okey. Anta tamshi. Jadi ya ini tetap ya kena ada titik. Langkah kedua kita akan buang anta. Langkah ketiga lihat di hujung. Kalau yang di hujung tu hidup, bagi depan kita akan matikan dia. Kalau di hujung ni already tersedia mati, maka kita kena buang huruf ya. Buang huruf ya setakat ini sahaja. Okey. Jadi sin dia ada 3 ombak ada. Yang di hujung ni besar sikit. Okey, jadi kalau dia tak bersambung lah dengan huruf yang lain, perutnya mesti ke bawah. Okey. Jadi di sini perutnya mesti turun ke bawah. Begitu. Nak baca tak boleh. Langkah yang keempat mesti tambah alif, namanya hamzah wasal. Nak baca ikut kaedah yang huruf ketiga. Wahid, isnani, thalatha. Sin ini kena baca baris bawah. Jadi kalau kita dah mahir dah tuan-tuan, dah biasa dah faham dah kaedah nak baca, maka tak perlu tulislah baris bawah ini. Kita akan baca imshi. Tak ada baris, kita dah boleh baca dah. Sebab kita dah faham dah kaedah ni. Jadi baca apa? Imshi. Jadi kalau kita bincang berkenaan dengan al-mabni min al-af'al. Jadi malam ini kita sambung fi'il amar mabni. Sebahagian mabni dengan sukun. Okey. Tapi kumpulan dal ini mabni bukan dengan sukun. Okey. Jadi kalau imshi ni kita ada apa? Fi'lu amrin. Fi'il amar. Mabniyun. Okey. Ala hadfi. Okey. Dibuangnya harfi al-illati. Harfi al-illah. Okey. Jadi fi'il amar ini, imshi ini mesti berkeadaan tanpa huruf illah. Jadi bila kita buang huruf illah, huruf shin tidak berubah. Dia tetap dengan baris ni. Okey. Jadi selesailah contoh pertama dalam kumpulan dam. Saya masuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua tuan-tuan ada sedikit silap baris. Okey, tolong betulkan sikit. Okey, bukan i'fu tapi bacanya u'fu. Alif tu baris ni bawah. Itu silap. Mungkin orang yang taib itu silap.
Jadi tuan-tuan letak bagi depan dah alif tu ya. Baik. U'fu 'anil madlum. Okey, maafkanlah orang yang dizalimi. Jadi saya pun kurang setujulah. Orang yang dizalimi itu kita nak maafkan. Ayatnya sepatutnya maafkanlah orang yang melakukan kezaliman. Gitulah dah. Jadi kalau orang yang buat zalimnya tidaklah berat sangat, okey, jadi kita pun maafkan dia. Baik. Jadi kataan afa ain fa alif. Okey. Afa bukan dengan alif maksurah. Alif tegak. Afa. Okey, 3 huruf tapi huruf akhirnya alif tegak. Mudhari'nya dibaca ya'fu. Baik. Jadi kenapa dibacanya dengan alif tegak? Sebab mudhari'nya ya'fu. Okey. Jadi yang macam tadi, Roma, yarmi, itu huruf alif dalam bentuk ya tanpa titik. Masya, yamshi, sebab mudhari'nya muncul ya bertitik. Di sini mudhari'nya waw. Okey. Afa, ya'fu. Kataan afa, ya'fu ini kebiasaannya dia datang dengan harfu jar an. Afa ya'fu. Afa'an ya'fu'an. Begitu. Biasanya digantikan dengan harfu jar yang sesuai, iaitu an. Apa makna afa'an? Telah memaafkan. Ya'fu'an, sentiasa memaafkan. Jadi kalau kita nak bina fi'il amar, langkah yang pertama, kita kata apa? Kita kena datangkan fi'il mudhari'. Okey, dan kita pilih bahagian anta. Anta ta'fu. Ini pernah kita ulang dahulu. Tak apa, kita ulang lagi sebab dia berkait dengan mabni. Anta ta'fu. Waw ini tuan-tuan, asalnya memang dia berbaris. Dia bacanya ta'fu. Asalnya begitu. Tapi bila berat, Arab pun matikan. Jadi bacalah ta'fu. Lebih ringan daripada ta'fu. Okey. Baik, ta'fu langkah pertama selesai. Langkah kedua kita kena buang ta. Okey, buang ta. Bila kita buang ta, yang depan tu ain. Kita kena kembalikan kepada ain yang sebenarlah. Langkah yang ketiga, lihat pada huruf akhir. Huruf akhir kalau hidup kita matikan. Kalau dah tersedia mati, kita gugurkan. Huruf akhir ni huruf apa ni? Waw. Okey. Dalam bidang ilmu tajwid dikenali sebagai harfu mat. Dalam bidang ilmu saraf kita namakan dia sebagai harfu illah. Kita buang huruf illah ini. Bila kita buang fa ini, kita panjangkan mengikut yang asal. Begitu. Nak baca tak boleh. Okey, sebab bermula dengan mati. Perlu langkah yang keempat. Tambahlah alif. Alif ini kosong ya, tak ada hamzah di atas maupun di bawah, kosong. Nak baca, kita akan ikut kaedah huruf yang ketiga. Okey, huruf yang ketiga yang mana? Fa. Fa baris depan. Okey, maka alif ini dibaca dengan baris depan. Kita bacalah u'fu. Dalam kitab kita ni nota kita ni ada baris bawah kan. Jadi saya sebut tadi padam dan ganti. Biasalah kadang-kadang kita ni tersilap, itu biasa. U'fu. Okey. Jadi kalau kita diminta sila terangkan detail berkenaan dengan fi'il amar ini. Kita kata u'fu ni fi'lu
fi'lu amrin. Okey. Lagi masukkan istilah mabniyun sebab kita belajar sekarang mabniyun. Okey, mabniyun ala hadfi. Okey, harfil illah. Okey, huruf illah apa yang dibuang? Huruf waw. Asalnya tadi ada apa ni? Ada waw. Huruf waw tu dibuang. Lepas dibuang, jangan tambah huruf lain dan kekalkan baris huruf sebelumnya, fa baris depan. Jadi, kalau tuan-tuan tengok play aja memang begitu ya. Jadi, bila kita terangkan, kita sebut fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Okey. Jadi fi'il amar ini sentiasa berkeadaan huruf illah hanya dibuang tanpa gantian. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam kamus banyak ya perkataan lain yang datang mengikut sebutan dan tulisan yang sama. Sebagai contoh lain. Contoh yang tuan-tuan biasa dengar. Da'a ada. Da'a yad'u. Okey, da'a maknanya berdoa. Da'a panggil. Da'a maknanya berdakwah. Da'a juga dengan mana jemput. Jadi banyak mana lah. Bergantung kepada ayat kita. Jadi kalau kita tengok ayat ni nak sesuai, nak kata berdoa tak sesuai. Nah, ana da'autukum, ana ad'ukum ila walimati ursi binti. Jadi terjemahannya saya jemput kamu semua untuk hadiri kenduri kahwin anak perempuan saya. Di situ kita kata ad'u dengan makna jemput. Okey. Jadi kadang-kadang makna apa? Makna berdoa dan sebagainya lah. Baik. Jadi fi'il amalnya, fi'il madhinya ialah da'a dan berakhir dengan alif tegak. Bukan alif maksurah. Sebab mudhari'nya berakhir dengan waw. Alif ini alif tegak. Okey. Ini huruf mak lah ni. Okey, waw ni huruf mak juga dah bilang tajwid. Okey. Jadi dalam bidang tajwid kita kenali dengan huruf mat sebab dia bantu huruf sebelumnya untuk dipanjangkan sekadar 2 harakat. Dalam bidang ilmu saraf, waw ni dikenali sebagai harfu illah. Huruf illah. Huruf illah ni ada huruf alif. Ada huruf ya, ada huruf waw, ada huruf ya tanpa titik. Semuanya dianggap sebagai huruf sakit. Baik, jadi nak bina fi'il amar, langkah yang pertama, okey, kita mesti tahu, iaitu kita kena tulis balik fi'il mudhari' dan kita mesti pilih anta. Kalau seorang anta lah. Muzakkar, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey, saya akan ambil anta tad'u. Okey. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, ta ini akan dibuat. Faham semua sekali ya. Langkah yang ketiga, tengok di hujung. Kalau hujung itu hidup, kita matikan. Nanti kalau hujung itu sudah pun tersedia mati, maka huruf waw ini akan dibuang. Okay, kita akan buang huruf waw ataupun disebut harfu illah. Jadi tinggallah kepala ain. Dia tak sambung, maka perutnya akan dikembalikan. Begitu. Nak baca tak boleh, adapun berat, sukar, maka perlu langkah yang keempat, ditambahnya alif. Alif yang kosong ya, tak ada tanda hamzah atas maupun di bawah. Nak baca macam mana? Ikut kaedah huruf yang ketiga. Ain bagi depan. Okey? Jadi hamzah wasal ini masih bagi depan. Sangat mudah. Jadi kalau tuan-tuan baca dalam Quran,
ada ayat Allah Ta'ala suruh kita menyampaikan agama Allah ini secara hikmah. Nah, dalam surah An-Nahl. Jadi huraian hikmah itu luas. Okay? Ada hikmah secara lembut, ada hikmah secara kasar sedikit. Bergantunglah kepada keadaan. Jadi hikmah itu makna penggunaannya itu luas. Okay? Bukanlah hikmah itu dengan lembut sahaja. Okay? Ada kalanya perlu ada sedikit kekasaran. Mungkin sesuai dengan keadaan. Baik. Jadi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125 Allah Subhanahu wa taala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Okey, serulah kepada jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Okey, jadi masing-masing fikirlah cara yang terbaik. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang bagus. Okey, wajadilhum billati hi ahsan, dan kalau perlu berdebatlah okey dengan cara yang terbaik. Okey, jadi kalau berdebat tu dengan cara nak menunjukkan ilmu, contohnya nak semata-mata nak mengaibkan orang, maka tak capai matlamat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini. Dan jadi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang disarankan oleh akhlak Islamiyah. Inna rabbaka huwa a'lam, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Tuhan yang lebih tahu. Ya, bima dhalla an sabili, berkenaan dengan orang yang terpesong, sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadi, dan dia juga tahu, orang lebih tahu berkenaan dengan orang yang mendapat petunjuk. Kerja kita hanyalah menyampaikan dakwah. Nak bagi tahu begitulah. Nah, ayat yang potongan terakhir itu nak bagi tahu kerja kita ni sampai dakwah. Yang tahu berkenaan orang yang sesat, orang yang mendapat petunjuk ini Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam ayat ini, tuan-tuan perhatikan perkataan ud'u dalam Al-Quranul Karim. Ya, alifnya diletak tanda simpul. Begitu ya. Dan matinya separuh huruf ha. Okey, lepas tu ain macam biasalah, tak sambung, hurufnya tak penuh ke bawah. Jadi bagi tak ada. Sebab apa bagi tak ada? Sebab ayat sebelumnya ialah ayat 124. Okey. Ayat sebelumnya berakhir dengan fihi yakhtalifun. Begitu. Kalau kita berhenti. Jadi kalau nak sambung, kanu fihi yakhtalifun. Kanu fihi yakhtalifun ad'u. Jadi ketika sambung, hamzah wasal tidak disebut dalam bacaan. Okey, bila kita berhenti di sini, nak mulakan bacaan dengan hamzah wasal, perlulah ikut kaedah huruf yang ketiga. Apa dia? Baca bagi depanlah, sebab ain baca bagi depan. Baik. Jadi kalau orang minta kita terangkan secara detail berkenaan dengan ud'u. Ud'u ni kita kata fi'lu amrin. Okey, fi'il amal. Lagi mabniyun. Okey, mabniyun. Okey, alam. Okey, ala hadfi harfi al-illah. Okey, ini saya terang. Huraiannya ini separuh saja. Ada lagi sikit lagi. Nantilah dapat tajuk yang lebih-lebih mendalam, dan kita akan terang lagi. Ini setakat ini dah okey dah.
Dia fi'lu amrin mabniun ala harfil illah. Okey? Jadi kalau tuan baca dalam surah Al-Kahfi, nah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Ya, ada perkataan yarju. Okey? Kata apa? Yarju. Jadi samalah. Raja. Ra jim alif. Apa makna raja? Telah mengharapkan. Okey? Mudhari' yarju. Jadi sama patternnya dengan apa? Afa ya'fu. Da'a yad'u. Berakhir ketika madhi berakhir dengan alif tegak. Ketika mudhari' berakhir dengan waw. Ketika amar dia akan jadi apa? Urju. Okey. Ringkasnya begini. Ini amal. Ya, setelah kita menjalani beberapa proses, langkah pertama sekian, kedua sekian, last sekali tambah hamzah wasal. Baca macam mana ikut kaedah huruf yang ketiga, maka kita bacalah urju. Nanti berharaplah kamu. Alhamdulillah. Selesai contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula tuan-tuan, is'a fi talabil ilmi. Is'a fi talabil ilmi. Mana apa is'a? Is'a ni maknanya berjalanlah. Berjalanlah kamu. Nah, dalam menuntut ilmu. Is'a juga berusahalah kamu. Okay, boleh juga. Biasa perkataan is'a ini dah madhi bagi is'a ini sa'a. Sa'a ni makna yang kita biasa dengar melakukan sa'i. Okey, berjalan secara laju-laju sedikit. Dah. Berjalan secara laju sedikit. Okey, berjalan style kita menunaikan sa'i ketika buat haji maupun umrah. Sa'a, sin, ain, alif. Alifnya dalam bentuk ya tanpa titik. Alif ini dalam bidang ilmu nahu, tak, dia dikenali sebagai harfu mad sebab dia memanjangkan ain sebelumnya yang berbaris di atas. Dalam bidang ilmu saraf, tak, dalam bahasa Arab kita kata huruf illah. Okey. Baik. Mudhari'nya ialah yas'a. Anak baca yas'a. Bukan yas'u. Dan bukan yas'i. Okey. Sebahagian fi'il dibacanya dengan baris atas. Okey. Sa'a, yas'a. Buktinya tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Ada. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan orang beriman. Nah, nanti keadaan orang beriman, Allah muliakan mereka. Tuhan sebut, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kamu melihat orang-orang yang beriman, lelaki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan, yas'a nuruhum, bergerak, berjalan, pantas cahaya mereka, baina aidihim, di antara tangan-tangan mereka, yakni di hadapan mereka, cahaya lalu tak, dengan pantas di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan cahaya itu lalu dari sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, nah, diucapkan, nah, alangkah beruntungnya kamu semua. Jadi ucapan ini fahamnya, nah, para malaikat menyebut, nah, busyra lakumul yaum. Okey, jannatu tajri, syurga-syurga, kamu akan dapat syurga. Okey, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, dari bawahnya itu banyak sungai.
khalidina fiha, dalam keadaan mereka masuk dalam keadaan kekal selama-lamanya. Huwal fawzul azim, itulah ada kejayaan yang sangat agung. Ayat dalam surah Al-Hadid. Okey, dipetik daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Jadi di sini ada yas'a, bukan yas'in. Jadi bila kita baca yas'a, kita tahu. Okey, madhi sa'a, mudhari'nya yas'a. Quran mengesahkan demikian. Baik, jadi untuk kita bina fi'il amal, langkah yang pertama, sebagaimana telah kita bincang dahulu, kita salin balik. Tak mudhari', kita pilih anta. Anta tas'a. Okey, anta tas'a. Pastikan ia tidak ada titik. Langkah kedua, kita akan buang ta. Okey, buang titik, buang baris. Langkah yang ketiga, lihat di hujung. Mana huruf akhir? Huruf alif maksurah dalam bentuk ya tanpa titik. Bermakna baris tak ada, bermakna dia mati. Kalau huruf akhir dia hidup, kita matikan. Kalau huruf akhir dia mati, ini matilah tuan-tuan. Baris tak ada. Okey, maka kita kuburkan dia. Bermakna kita buang huruf alif maksurah ini. Bila buang, yang akhir ni apa ni? Tak, kepala ain. Kita pun kembalikan ekor ain yang penuh. Begitu. Ke bawah. Sebab dia tidak bersambung lagi dengan huruf lain. Nak baca tak boleh. Sebab bermula dengan huruf yang mati. Perlu langkah yang keempat, tambah alif. Namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ini macam biasa. Nak baca mesti melihat. Okey, kepada huruf yang ketiga. Wahid, ithnani, thalatha. Huruf yang ketiga, kalau baris depan, hamzah wasal baca depan. Huruf tiga, kalau baris bawah, hamzah wasal baca bawah. Huruf tiga, baca. Kalau baris atas, hamzah wasal juga mesti baca baris bawah. Okey. Jadi isam. Jadi kalau orang yang kisah, atas bawah juga. Ya. Jadi kalau dia yang bertanya untuk tak puas hati. Nah, Ustaz, depan, bawah. Nah, atas, bawah juga. Kita kata betul. Kalau huruf tiga tu atas, hamzah wasal baca bawah juga. Buktinya ialah wahyu yang pertama. Okey. Wahyu yang pertama apa dia? Iqra. Bacalah. Dalam Al-Quran, atas alif ada simbol macam ni lah. Menandakan hamzah wasal. Alif yang kedua, yang belakang ni, yang last kali ni, ada hamzah. Ada hamzah dan bertanda mati. Ini sah fi'il amar. Apatah lagi, semua maklum. Iqra ni, orang kata apa? Bacalah. Tak boleh, bacalah. Itu fi'il amar. Jadi baris tak ada. Baca macam mana? Baca baris bawah. Sebab huruf ketiga, ra baris atas, ini baca baris bawah juga. Jadi dalam Quran, mana ada baris? Kecuali Quran Indonesia. Tak ada baris. Kita kata, ikut kaedah, huruf yang ketiga baris atas, hamzah wasal baca bawah juga. Begitu. Jadi kalau kita tak tahu kaedah itu, kita kata, tahu daripada kecil lagi, orang baca apa? Baca Iqra. Jadi, samalah yang macam ni, huruf tiga baca atas, ini pun baca bawah juga. Isa. Baik. Isa, tu pendek tuan-tuan. Jangan baca Isa. Salah. Ini Isa ini maksudnya, berjalanlah kamu. Kamu itu lelaki dan bilangannya seorang. Okey? Isa, baca pendek. Lelaki dan bilangannya seorang. Jadi, maknanya apa? Berjalanlah kamu dalam menuntut ilmu. Okey, alhamdulillah selesai dah. Kita masuk sekarang ha. Dia alif, ba, jim dan ha. Ha, ya. Ha ada dua contoh.
Ada dua contoh. Baik, contoh yang pertama, kun mukhlisan. Jadilah kamu orang yang benar-benar ikhlas. Kun mukhlisan. Okay. Jadi bila kita kata kun ini, okey, bila kita kun dituju kepada seorang lelaki. Jadilah kamu tu seorang lelaki. Kalau kita nak kata dua orang, lain. Okey. Kun ini makna jadilah. Fi'il apa ini? Fi'il amal. Baik. Madi bagi fi'il ini ialah kana. Ini semua maklum. Kana. Kana banyak makna. Antara maknanya telah jadi. Mudhari' ni apa? Yakun. Ini semua maklum. Dia ulang balik dia. Kana yakun. Macam mana kita boleh dapat kun? Apa proses dia? Baik. Jadi langkah yang pertama, kita tulis fi'il mudhari'. Pilih anta. Anta takun. Okey. Langkah yang kedua, dia buang tan. Buang titik, buang baris. Langkah yang ketiga, lihat di hujung. Tak, kalau hujung tu hidup, kita matikan. Kalau hujung tu hidup, bermakna nun ni bagi depan lah. Kita akan matikan. Lepas mati, okey, maka terhasillah ada dua huruf. Bila kita matikan huruf akhir, sekarang okey, berhimpunlah dua huruf. Huruf yang pertama, huruf waw. Waw ni dalam bidang ilmu tajwid dinamakan huruf mat. Dalam bidang ilmu saraf dinamakan huruf illah. Mati. Yang kedua, nun mati. Okey, bila berhimpun dua mati, kita mesti buang harfu illah. Huruf yang mendatangkan kesulitan ini akan dibuang sebab berhimpun dua mati. Digugurkan dia. Lepas tu kita sambung je lah. Okey. Jadi terhasillah kun. Maka itulah jawapan. Kana yakunu kun. Okey. Jadi kalau orang tanya kita, sila terangkan kun. Okey. Dia kata fi'lu amri. Okay. Lagi mabniyun. Mabniyun ala hadfi harfi al-illah. Mabniyun ala hadfi harfi al-illah. Okey. Jadi huruf illah tadi ada, iaitu waw. Bila berhimpun dua huruf mati, maka huruf illah tu akan dibuang. Okey. Jadi fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Okey, ada sikit lagi tambahan dia. Okey. Liltiqa'i as-sakinain. Ini panjang sikit lah. Okey, maknanya apa? Maknanya kerana bertemunya, berhimpunnya
dua huruf mati. Okey. Kerana berhimpunnya dua huruf mati. Okey. Jadi kalau huruf illah tak ada, kita akan kata mabniyun 'ala sukun. Okey. Kalau huruf illah tak ada. Sekarang huruf illah ada. Kita buang dia. Sebab apa dibuang? Sebab bertemunya, berhimpunnya dua mati. Huruf illah yang mati dan nun yang baru mati. Begitu. Okey, berikutnya ati' walidaika. Ati' walidaika. Taatilah akan mak ayah kamu. Okey, ati' taatilah, kedua ibu bapa kamu. Kata ati' ini fi'il amar. Okey, madinya ialah ata'a. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, ada dalam apa dia? Dalam hadis, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi sebut man ata'ani, siapa yang taat kepada perintahku, dakhala al-jannah, pasti dia masuk syurga. Wa man 'asani, siapa yang derhaka kepada perintahku, Nabi kata faqad aba, maka dia orang yang enggan masuk syurga. Sebab di awal hadis itu Nabi ada sebut di akhirat besok semua orang boleh masuk syurga melainkan orang yang enggan masuk syurga. Okey, sahabat pun tanya siapa dia? Nabi pun jawab ayat tadi. Okey, ata'a ada 4 huruf. Wahid, ithnani, thalatha, arba'. Okey, ada 4 huruf. Dan kita pernah bincang dahulu bagaimana nak baca permulaan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madinya terbina dengan 4 huruf. Okey, dulu kita ada bincang. Jadi kita kata kalau fi'il madinya ada 4 huruf, maka mudhari' dibaca dengan bagi depan. Huruf awal bagi fi'il mudhari' kita kata huruf ya lah, dibaca dengan bagi depan. Okey, ata'a yuti'u. Okey, bukan yata'u, bukan yati'u. Ata'a yuti'u. Dan di sana banyak lagi contoh lain. Contohnya aqama, telah mendirikan. Telah melakukan iqamah untuk sembahyang. Telah menetap di suatu tempat. Aqama yuqimu. Okey, dalam Quran banyak kan wa yuqimunas salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Aqama yuqimu. Ata'a yuti'u. Baik. Ustaz. Jadi kalau saya jangan padam dulu Ustaz. Fi'il mudhari' tu ditambah ya kan sebelum ain. Ya saya. Sebabkan hamzah tu huruf illah ke? Yang mana? Yuti'u Ya, ni kan? Tak, yang sini. Yang ya sebelum ain. Yang ni. Ata'a. Oh. Ata'a. Ata'a ni ada alif ni. Dalam ilmu tajwid, dia panggil huruf mat lah. Dalam bidang ilmu nahwu sharaf, dia panggil harf illah. Ya ni sama juga. Bidang ilmu tajwid, huruf mat. Dalam bidang ilmu sharaf, kata harf illah. Adakah semua kalau macam tu nanti fi'il mudhari'nya akan ditambah ya juga? Kalau jumpa macam tu. Ada huruf illah tu. Ya yang mana? Yang ni ke? Yang belakang? Maksud Ayu, bila ata'a ni, bila jadi fi'il mudhari' yuti'u, jadi ditambah ya sebelum ain tu. Adakah setiap yang macam tu nanti perkataan lain bila dijadikan mudhari' seperti ni juga? Seperti yuti'u juga? Okay. Jawapannya betul. Okey, jadi kalau saya ambil contoh lain lah. A'ana, telah menolong, telah membantu. A'ana, mudhari'nya yu'in.
Okey. Bila kita dengar lama-lama tu dia akan lekatlah. A'ana yu'in. Jadi kalau orang tanya kita, Ustaz, kenapa muncul ya? Okey, kita akan kembali kepada wazan dia. Sebenarnya ata'a dengan a'ana ini dia datang mengikut wazan af'ala. Okey. Wazan af'ala. Af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Jadi ya yang depan memang bagi depan lah. Ya yang pertama ni. Tak macam ni. Lepas tu huruf akhir lam. Lam bagi depan sebab kita kenal fi'il mudhari' melalui baris, huruf akhirnya bagi depan. Okey, jadi sebelum akhir ain. Ain bagi bawah. Okey. Jadi kalau sebelum huruf akhir yuti'u ni, okey, ada dah huruf kalau madinya ada huruf illah. Okey. Jadi kalau mudhari' kalau ikut wazan yuf'ilu, jadi sebelum akhir ni dia mesti ada huruf illah. Kalau madi ada huruf illah, sini mesti huruf illah. Okey. Baik. Jadi dan sebelum huruf illah tu dia mesti baca bagi bawah. Begitu. Sebab yang ni kita baca bagi bawah. Af'ala yuf'ilu. Ini saya tegang mudahlah. Sebab tu ni saya tegang lebih detail lagi melihat kepada huruf asalnya. Tapi semudahnya begitu. Okey. Dan sebab apa baca bawah? Oh. Jadi kewazannya yuf'ilu, ain bagi bawah. Jadi huruf yang hidup di sini kena baca bagi bawah. Bila baca bagi bawah, huruf illah yang sesuai ialah yang, maka muncullah huruf ya. Okey. Jadi ata'a yuti'u, a'ana yu'inu. Macam tu lagi lebih kuat. Aqama yuqimu. Okey. Baik. Jadi kalau kita ambil langkah dia, langkah yang pertama tuti'u. Okay. Kamu mentaati. Patuh taat ikut lain. Langkah kedua kita buang ta'arab. Buang rumahnya, titiknya, buang baris. Langkah yang ketiga, kita kena lihat di belakang. Kalau hidup, kita matikan. Ain hidup, kita matikan. Okey. Lepas tu berhimpun dua. Dah. Apa? Dua mati. Lepas kita matikan ain, sekarang berhimpun dua mati. Maka ya mesti dibuang. Okey, jadi bila buang ya, dia jadi ti'. Nah, macam ni kan. Ada orang dia kata, okey, ini fi'il amar. Salah. Belum lagi selesai. Kenapa belum selesai? Kerana madinya fi'il amar ini, yang nak kita bentuk ini, madinya datang mengikut wazan af'ala. Jadi kita tulis apa? Ata'ala. Okey. Jadi kita tak boleh kata dah selesai. Salah. Okey, sebab madinya tadi datang dengan wazan af'ala, di mana hamzah yang depan ini kita kena ambil dan letaknya di sini. Dengan baris-barisnya sekali. Tanpa melihat kepada kaedah huruf yang ketiga. Jadi baca ati'. Maka barulah selesai. Okey. Jadi yang ini di plek sikit lah. Ini sahaja yang plek. Dalam banyak-banyak wazan, ini sahaja yang plek. Yang kita kena copy paste hamzah qata' pada fi'il madhi dan letak di awal amal. Okey. Baik. Jadi ada satu doa tuan-tuan yang kita disarankan baca. Okey. Baca dalam sembahyang, antaranya sebelum beri salam. Tapi ada juga orang silap faham. Orang silap faham tentang hadis. Okey, sebab dalam hadis tu, okey, ada yang silap faham istilah fi duburis salah. Okey. Baik. Jadi ada orang faham bila lepas sembahyang tak perlu baca-baca doa dah, sebab
hadis itu merujuk kepada dalam sembahyang. Okey, jadi kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Azkar, di Imam An-Nawawi ada sebut tentang istilah-istilah tersebut. Jadi di akhir sembahyang sebelum beri salam, di sana ada tempat yang kita digalakkan baca doa lah, dan ada banyak doa yang ma'thur daripada Nabi. Antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni. Okey, ya Allah, bantulah aku. Okey, ala dzikrika, agar dapat aku ingat kamu. Nah, ala dzikrika. Okey, baguslah doa ni. Baik. Dan sebagainya lah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Jadi kalau kita nak baca doa, nak guna Allahumma sahaja boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Okey, nak baca doa kan nak guna Allahumma, nak guna Rabbana, nak guna Rabbi pun boleh. Tak ada masalah. Nak ganding dua-dua pun boleh. Nak Allahumma Rabbi a'inni pun boleh. Cuma kalau kita baca Allahu Rabbi irham. Ada satu nasyid yang tular dalam Facebook lah. Dalam Facebook ada nasyid yang tular. Nasyid ini dipelopori di Indonesia. Saya tak tahulah, tapi ada baris yang ketiga tu. Dia buat Allahu Rabbirham Murabbi Ruhina. Dia ada lagu dia lah. Saya tak reti dia nak buat lagu. Dia kata Allahu Rabbi Rabbirham Murabbi Ruhina. Maknanya, ya Allah, Tuhanku, wahai Tuhanku, rahmatilah pendidik, pentarbiah, orang yang mentarbiah jiwa kami. Orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma salah. Salahnya kat mana? Sebab Allahu. Okey, kalau kata salah tu kasar sangat. Kurang tepatlah. Sepatutnya kalau dia nak gandingkan, nak gandingkan Allahumma dengan Rabbi atau Rabbana, mesti disebut dengan Allahumma lah, bukan Allahu. Itu yang diajar oleh Quran dalam surah Al-Ma'idah. Ketika Nabi Isa AS berdoa kepada Allah, minta makanan dari langit. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Jadi sepatutnya baca Allahumma Rabbi, lepas tu Rabbirham, dah lagi Murabbiya. Yang dibacanya ialah Murabbi, sedangkan maksud Murabbi yang dibaca itu, yang dinasyidkan itu ialah Nabi kita. Sepatutnya baca Murabbiyah Ruhina. Begitu. Jadi bila caption nasyid ini tertular dalam Facebook, semalam saya bagi komen sikit. Saya kata ada silap sikit bacaan ni, tulisan bacaan ni. Sepatutnya demikian. Lepas tu ada seorang tu, dia kata, orang lain dengar tak ada masalah pun, awak seorang je. Padahal ada seorang lagi dia kata, seorang lagi dia kata, anak saya balik Mesir, tengok betul je, awak seorang je. Oh, anak juga bini. Saya pun bilik lah semua sekali. Saya pun tegang sikit, tapi dia pun macam itu juga, saya pun dirilah. Saya kata, yelah kena belajar sikit lah bahasa Arab. Sebab makna Allah faham, tapi kita nak makna tu sampai dan gandingan perkataan namu seorangnya betul. Itulah bagusnya. Jadi kalau dia baca betul, sepatutnya Allahumma min kena ada. Allahumma ni bukan. Allahumma ni gandingan ya Allah asalnya. Jadi ya itu dia buang, dia ganti dengan min bersatu. Begitu.
Jadi kalau nak guna Allahumma ni nama merangkumi ke nama-nama Allah ke Ustaz? Tak. Dia asalnya ya Allah. Dia munada. Dia panggil munada alam. Munada alam. Ya, Allahu macam kita kata ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Allahu. Jadi kita boleh guna menggunakan ya Muhammad. Kalau Allah tu ya Allahu. Tapi untuk Allah special sikit. Boleh kita buang ya dan kita ganti dengan mim. Allahumma. Begitulah. Jadi itulah yang biasanya diguna. Gitu. Okey, jadi tak apalah. Mudah-mudahan masing-masing ada pandangan masing-masing. Okey, baik. Jadi perkataan ati' tadi setelah kita selesai langkah yang terakhir, ambil hamzah daripada fi'il madhi letak pada fi'il amr, maka bacanya ati'. Okey, bacanya ati'. Baik. Saya kembali balik kepada doa yang selalu kita disarankan untuk baca. A'inni ya Allah, bantulah aku. Perkataan ini a'in asal. Bantulah. Okey. Jadi macam tadilah ati'. Ada huruf ya yang dibuang di sini. Sebab dia berhimpun dua mati, ya mati dan nun yang baru mati. Jadi ya tu dibuang. Lepas tu di hujung ni dia tambah ana. Aku. Jadi ana tak bolehlah dikekalkan begitu. Allahumma a'in ana. Tak boleh. Jadi ana ini bila duduk belakang dia kena ubah kepada dhamir muttasil. Dia guna ya. Okey, ya tu. Ya mutakallim. Baik. Jadi nak campur ya sahaja tak boleh. Sebab kalau fi'il, kita nak sambung ya dilarang. Mesti ada nun dahulu. Kalau isim, tak terus boleh tambah ya di hujung. Contoh qalam, pen. Nak kata qalam pen saya, qalami. Terus boleh. Kitab. Nak kata buku saya, kitabi. Terus boleh. Okey, kalau fi'il tak boleh begitu. Dia kena ada nun. Jadi di sini ada nun lah satu. Jadi nun ini dibaca dari bawah lah sebab ya mati. Okey. Jadi sekarang berhimpun dua nun. Jadi dia buanglah nun satu, tak diganti dengan syaddah. Nun ini nun al-wiqayah namanya dia ni. Maka nun ini tetap dibaca dengan baik bawah. Kemudian nun ini akan disambung dengan ya. Kepala ya akan dibuang. Okey, yang ini dah dibuang dah. Jadi kita pun sambung. Last kali jadi macam ni. Begitu. Allahumma a'inni. Okey. Jadi fi'il nak sambung direct. Di hujungnya dengan ya tak boleh. Tambah nun dulu. Nun tambahan. Nun tambahan ini namanya, saya bagi nama dah. Nun al-wiqayah. Okey. Nunul wiqayah. Maksudnya nun untuk mengelakkan kita daripada silap faham. Okey. Untuk bezakan di antara tambahan ke atas hujung isim dan tambahan di hujung fi'il. Di hujung fi'il mesti ada nun al-wiqayah. Baik. Yang terakhir, kumpulan waw ya, khudh qalamaka. Ambillah pen awak. Khudh qalamaka. Jadi kataan khudh daripada akhadha. Mudhari'nya ya'khudhu. Jadi kalau amal, panjang cerita amal ni. Okey. Jadi langkah pertama ta'khudhu. Langkah kedua buang ta. Langkah ketiga matikan di hujung. Hidup matikan. Jadi boleh baca tak? Tak boleh. Maka perlu langkah yang keempat tambah alif. Namanya mulawasan. Nak baca macam mana? Ikut huruf yang ketiga dah.
bacalah bahagian depan. Bila baca, dah boleh dah. Oh, khud. Arab kata boleh baca, tapi berat. Sebab kedua-duanya hamzah, huruf yang sama. Satu hidup dan satu mati. Hamzah pula duduk yang tempat yang paling bawah, aqsa, yang paling jauh. Al-makhraj, aqsa al-makharij. Jadi Arab kata bila berat, senang dibuang kedua-dua sekali. Maka tinggallah khud. Maka Tuhan pun sebut dalam Quran, dalam surah Taubah, khudh min amwalihim sadaqah. Nah, dalam surah Maryam, apa lagi? Khudh kitabat. Ada surah lain, khudh kitabat. Ambillah kitab suratan kamu. Okey, jadi khudh ini fi'il apa ni? Fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun. Okey? Mabniyun ala as-sukun. Sebab di hujungnya mati. Cuma dia special sikit yang huruf hamzah di depan tu dia buang kerana untuk tujuan diringankan sebutan. Samalah contoh yang terakhir. Kul hadhil fakihata. Makanlah buah ini. Okey. Kalau sebut akala seperti tadi lah akal. Mudhari'nya yakul. Jadi langkah yang pertama ni dah anta. Nah, anta takul. Langkah kedua kita buang ta. Langkah ketiga di hujung hidup kita matikan dia. Okey, nak sebut tak boleh. Langkah keempat tambah alif, namanya hamzah wasal. Bacanya ikut kaedah huruf yang ketiga dah. Jadi bagi depan lah. Oh, cool. Dah boleh baca. Tak ada masalah. Tapi berat. Okey, jadi dibuang kedua-duanya sekali. Jadi kita bila diminta huraikan kun, dia kata fi'lu amrin mabniyun 'ala as-sukun. Okey, fi'lu amrin mabniyun 'ala as-sukun. Huruf akhir tu asalnya hidup dimatikan ketika fi'il amal. Okey. Okey tuan-tuan, jadi malam ni dah lama dah ni. Jadi bimbang juga lama-lama kan. Terkeluar pula. Jadi cukuplah setakat ini malam ini. Ya saya. Ya saya. Kalau dalam fi'il, kalau dalam fi'il tu ada huruf illa, nanti ada masalah susah sikit nak buat fi'il amar kan? Betul. Kalau huruf hamzah tadi tu dia tak dikira sebagai huruf illah. Huruf illah tu alif yang tak ada baris, tak ada hamzah, waw, ya dan ya yang tanpa titik. Begitu. Cuma yang ni dia berat nak mulakan sebutan, maka dia buanglah hamzah. Sebenarnya alif hamzah ni berlaku khilaf yang panjang di kalangan ahli-ahli bahasa. Sebab apa? Saya pun peninju orang Arab. Tak budaya mereka, kalau kita tengok kalau kita buat soalan ada, satu soalan dah tempat kosong. Nak isi apa tempat kosong ni? Dia ada ayat lah. Okey, kita kata kalau Melayu dah A, B, C, D. Okey. Kalau Arab alif, tapi mereka letak tanda hamzah. Alif, lepas tu ba mewakili B lah. Jim mewakili C, dan mewakili D. Alif, ba, jim, dal. Pernah saya tanya Arab, pakar di UAE, boleh tak kita buang apa hamzah atas alif? Tak boleh dia kata. Dah sebab apa tak panggil hamzah? Dia ada yang ni pelik sikit. Walaupun dia ada hamzah atas dia, tapi tetap disebut alif. Begitulah dia masalah. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau seperti ini, kalau ada khilaf sedikit, dia bolehlah terbuka, tak perlu keras sangatlah. Okey. Syukran Ustaz. Okey, insya-Allah. Kita sambung akan datang ya. Nantihan akan datang ada dalam satu muka surat
lebih kita sambung minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sambung jumpa lagi.